qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Yang dimuliakan Tuan Imam, terusnya tuan-tuan yang terkuasa surau di Jumaat, yang terkuasa qaryah, kalau ada, para asatizah, para habaib, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dimurkai sekalian. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah SWT, limpah rahmatnya dapat kita sambung pengajian kita pada malam ni. Dan kita banyak syukur Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati nikmat kesihatan, nikmat lapang masa, nikmat iman dan Islam hingga hari ini, alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur kerana kita diberi kesempatan sekali lagi untuk berada dalam bulan Rajab, kan? Bulan yang dikatakan termasuk bulan-bulan haram, kan? Bulan-bulan haram. Dalam surah Taubah ayat 36 Allah Ta'ala firman yang bermaksud ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan ada 12 bulan, setahun. Dalam 12 bulan tu ada 4 bulan haram, kan? Apa dia 4 bulan haram tu? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Rajab ni. Jadi peluang yang diberikan kepada kita untuk berada dalam bulan ni, kita rebutlah, peluang tu sebaik-baik mungkin. Maknanya amalan fardu tu wajib, kan? Cuma yang nak tambah adalah amalan sunat lah, kan? Seperti puasa sunat, banyakkan bersedekah, banyakkan berzikir, kan? Baca Quran. Bukan sebagai persiapan untuk kita menyambut bulan yang penuh keberkatan, itu bulan Ramadan. Sebab apa bulan Ramadan Allah sebut sini dalam Quran, Allah kata apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang turunkan Al-Quran. Maksudnya bulan yang penuh keberkatan, kan, dengan Al-Quran. Sebab tu mudahan dengan bulan Rajab, bulan Syakban ni kita orang kata apa, nak mengasah diri kita, kan, untuk kita banyakkan amal sunat, kan? Seperti itulah puasa sunat, dengan kita banyakkan bersedekah, berzikir, baca Quran. Dan bila termasuk Syakban, masuk Ramadan, kita dah bersedia, kan, untuk perkara itu, insya-Allah. Ataupun kita tingkatkan lagi, kan, rebut peluang tu sebanyak mungkin, kan, sepanjang bulan Ramadan akan datang, insya-Allah. Dan bila saya tengok dalam statistik nak berkaitan dengan kedudukan COVID, kan, harian dah tak ada, kan. Sebab Menteri Kesihatan dah sebut dah, dia kata apa, tiada lagi pengumuman kes harian bermula esok. Ini esok ni ayat berapa bulan? Hari semalam, hari Senin, Khamis. Start hari Khamis. Dah tak ada dah, kan. So kita tak dapat tahu lah berapa statistik sekarang. Saya hari ni membawa Ustaz Kamarudin bin Adam, Ketua Perdana Mufti, Jabatan Mufti, untuk mengisytiharah Jumaat di Masjid Yahya Ambudiah, Kampung Bangga Belimbing, Lenggong. Masjid tu asalnya dia buat renovate, kan, dia punya bumbung dia semula baru lah. Jadi Jumaat tu dibuat di surau sementara, kan, dekat situ. Dan bila dah masjid dah siap, maknanya pengistirahat Jumaat semula, kan, di Masjid Yahya Ambudiah di Banggul Belimbing, Lenggong tu. Patutnya masa yang sama juga Datuk Zamri Timbalan Mufti akan mengisytiharkan solat Jumaat di Surau Imam Bukhari, Taman Bunga Raya, Kuala Kangsar. Cuma pagi tadi dapat mesej kebanyakan dia punya AJK dia positif. Positif. So majlis tu ditangguhkan pada minggu depan. Betul pun kami tadi nak masuk Masjid Yahya Ambudiah di Bangun Belimbing tu pun pengurusi dia tampakkan poster besar, dia kata apa,
masjid Kampung Cain yang mana positif jangan datang. Rupanya masjid Kampung Cain ramai yang positif. Maknanya gambaran bergitik lah, kes tu makin kes tu maksudnya masih meningkat kes tu masih ada. Walaupun mungkin gejalanya tidaklah stroke stroke macam dulu sebelum ada vaksin maknanya kes tu masih lagi ada dan jangan lupa virus ni boleh bawa kepada kematian sebab tu kita kena berhati-hatilah mudahan dengan doa tuan-tuan kita jaga SOP dengan baik insya-Allah kita minta Allah hindarkan kita daripada musibah ni insya-Allah. Hari ni dah masuk 16 Rejab. Bila masuk maghrib maksudnya 17 Rejab. Setakat ni ada tak kuliah-kuliah yang membicarakan tentang Isra Mi'raj? Ada? Dah ada? Ya? Biu bau ni. Pasal Isra Mi'raj kan? Okey. Alhamdulillah bagus. Cuma malam ni saya nak sentuh sikit tentang Isra Mi'raj ni. Ini cuma berkaitan dengan lebih kepada tafsir sebab saya mengajar tafsir, so kita akan lihat segi tafsir ayat daripada surah Isra tu, ayat yang ke-1 tu. Dan kalau kita merujuk Al-Quran, surah Isra duduk di juzuk yang ke-15, merupakan surah yang ke-17. Kalau Quran muka surat 282 282. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang menjalankan. Asra tu menjalankan. Bi'abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya peristiwa Isra Mi'raj itu berlaku bukan sebabkan Nabi bukan Nabi asli, tapi Allah yang menjalankan. Allah yang menjalankan. Sebab tu bila Allah yang menjalankan, kita tidak patut rasa bimbang dan kita rasa ragu-ragu kan. Allah Maha berkuasa Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah juga menentukan siapa yang berada di bumi, siapa yang berada di langit sebagainya Allah juga menentukan yang dia panggil apa, kalau dalam bahasa Arab falaki yasbahun wa khalaqnahum falaki yasbahun. Falak maknanya kalau kita tengok di orbit tu, di langit tu banyak saya pada bumi ada yang matahari, ada yang bulan, ada yang planet, adanya bintang semua itu bukan orbit. Dan mereka juga falakin yasbahun, mereka juga bergerak di atas paksi mereka sendiri. Bumi kita bergerak atas paksi kita. Bulan pun ada paksi dia. Matahari sebenarnya pun, matahari pun juga ada bergerak, tapi pergerakannya ikut paksi dia tu. Cuma saya pernah sebut sebelum ni ada perbahasan, adakah bumi yang kita belajar ini bumi melilingi matahari bumi yang melilingi matahari. Bumi berpusing terjadi malam dan siang. Bumi juga melilingi matahari untuk setahun kan, jadi 4 musim tu. Ada teori mengatakan bukan bumi yang pusing, tapi matahari yang mengelilingi bumi. Matahari dia mengelilingi bumi kan. Sebab apa? Adanya waktu subuh waktu naik zuhur duha, tengah harian, lepas tu petang, lepas tu tenggelam. Esok bersih balik. Siapa yang pusing? Semua itu semua teori tapi yang kita pegang ni adalah bumi yang berpusing melilingi matahari. Baik. Lailan maksudnya peristiwa Isra Mi'raj tu berlaku di waktu malam. Kenapa Allah pilih malam? Itu hak Allah lah. Tapi malam maksud waktu yang tenang waktu yang orang tak nampak, tenang. Kalau waktu siang mungkin panas dengan matahari sebagainya. Malam sejuk. Okey. Perjalanan yang mudah. Sebab tu kalau orang Arab sendiri pun kita tengok dulu
kalau dia nak musafir daripada mana pun, nak pergi daripada Mekah nak pergi berniaga ke Syam ke, daripada Mekah nak berniaga ke Yaman ke, mereka akan bergerak di waktu malam kan. Maknanya petang mereka lipat kemah-kemah mereka tu, mereka pun jalan. Okey. Lepas tu bila dah nampak bulan, nampak bintang, bulan pun dah nak nun, maksudnya dekat subuh, mereka akan berhenti untuk tidur kan, pasang kemah tidur. Sampai dekat tengah hari kan, bangkit, masak-masak makan, dekat dah petang, lipat dia punya kemah dia, jalan balik kan. Itu Arab. Okey. Dan mereka bergerak waktu malam. Daripada mana? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, daripada Masjid Haram, Masjid Al-Haram itu di Mekah. Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Palestin. Kalau zaman dulu daripada Mekah nak pergi ke Palestin tu hampir dia punya jauh dia sebulan perjalanan kalau naik unta sebulan perjalanan. Tapi subhanallazi asra, maksud Allah yang menjalankan hamba-Nya. Maknanya Allah Taala yang menjalankan Rasulullah dengan menaiki burak daripada Mekah pergi ke Palestin di waktu satu malam naik burak cepat satu malam je. Kemudian daripada Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, naik pula ke langit langit pertama, kedua sampai langit ketujuh, dan masuk pula Sidratul Muntaha, bertemu Allah SWT untuk menerima perintah solat. Kemudian turun balik ke Masjid Aqsa, naik burak balik ke Mekah kan. Dah sempat Rasulullah sembahyang subuh di Mekah. Maknanya itu malam tu, kata malam tu kan, cepat. Sebab apa? Allah Ta'ala yang menjalankan hamba-Nya kan. Allah Ta'ala Maha berkuasa kan. Sedangkan baru-baru ni pun kalau tuan-tuan dan puan tengok ada disebut apa, fenomena aphelion. Ada kan dalam WhatsApp fenomena aphelion. Maknanya jarak matahari dengan bumi ni jauh kan, jauh sikit. Ada orang kata bila kesan jauh tu menyebabkan kita rasa macam sejuk kan, pagi sejuk kan. Tapi saya tanya unit falak, dia kata tak ada kesan pun kan. Maknanya cahaya matahari dia nak pergi ke bumi kita, bumi pun berapa jauh jarak dia? 90 juta kan, kilometer kan. Jarak tu jauh tu. Cahaya matahari nak ke bumi tu 90 juta kilometer, 90 juta tu kan. Kita nak pergi ke Johor pun 6 jam pun lenguh kan. Lenguh pinggang kan. Berkali berhenti kat RNR tu kan. Gini 90 juta kilometer cahaya matahari nak bergerak ke bumi tu. Apatah lagi kalau kita naik ke langit. Naik ke langit kan. Langit bumi pun kita tak sampai lagi. Itu pun berapa mungkin juta kilometer perjalanan dia. Tak tahu berapa puluh juta kan. Belum langit pertama, langit kedua kan, ketiga kan, sebagainya. Sebab bila digambarkan, bila tanya pada Jibril berapa luas syurga tu antara langit dan bumi kan. Itu satu malaikat Jibril, Allah beri kelebihan dia ada berapa ratus sayap? 600 sayap. Kan? Maknanya betapa laju dan cepat kan dia terbang kan, dia pergi ke satu tempat tu. Bayangkanlah malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada para nabi kan, sama ada Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil kan, Nabi Daud kitab Zabur, dan Nabi Muhammad SAW kitab Al-Quran kan. Maknanya daripada langit pertama nak turun tu kan, bukannya mudah kan. Tapi itulah gambaran dia kan. Maknanya Allah Ta'ala Maha berkuasa. Alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina. Dan sepanjang perjalanan tu daripada Mekah kan pergi ke Baitul Maqdis tu, maka Rasulullah banyak ada singgahan. Artinya Rasulullah singgah di mana? Di Yathrib, di Madinah kan. Bila sampai di Madinah, malaikat Jibril pun suruh Rasulullah turun untuk solat 2 rakaat kan. Dan Jibril pun beritahu, ya Muhammad, inilah bumi yang kamu akan hijrah kan. Maknanya Rasulullah dah ada kan, knowledge, dah ada pengetahuan bahawa dia akan hijrah ke Madinah. Kemudian naik borak balik, itu bergerak lagi, singgah di Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina kat mana sekarang ni? Dekat Sinai dekat Mesir, Sinai.
Maknanya semenanjung Sinai itu sebelah dia tu Palestin dan juga Israel. Bawah dia tu Jordan, bawah tu Arab Saudi. Tu Sinai. Dan semenanjung Sinai dulu pernah dikuasai oleh Israel. Masa zaman perang Arab dengan Israel tu. Dan dekat situ ada bukit Tur Sina. Di situlah Nabi Musa AS menerima kitab Taurah. Kan? Dan Nabi Musa minta pada Allah Taala untuk melihat wajah Allah. Kan? Allah kata, kalau gunung ganang mampu bertahan dengan melihat wajahku, maka kamu boleh lihat. Tapi bila Allah tunjukkan nur dia kepada langit, daripada bukit bukau, bukit pun hancur. Itu gambaran dia. Hinggalah Nabi Musa pengsan. Dan bila dia sedar, dia telah menerima kitab Taurat. Sebab kitab Taurat ni adalah bentuk macam keping-keping kan, dah dapat seketul dapatlah kan, betul. Sama macam kita Injil. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran mendapat diturunkan sedikit. Hampir berapa tahun? 23 ataupun 24 tahun kan Al-Quran diturunkan. Maknanya 13 tahun di Mekah dan 10 tahun ataupun 11 tahun di Madinah. Kan? Baik, maknanya Allah kata apa? Kami barakna, kami berkati sepanjang perjalanan tu. Sebab tu bumi Mekah, bumi Madinah, Sinai, kan? Kemudian singgah pula di Baitul Laham. Baitul Laham di mana? Sekarang ni di Palestin. Cuma sekarang ni Baitul Laham dikuasai oleh Yahudi. Di situ tempat Nabi Isa dilahirkan, kan? Rasulullah turun solat 2 rakaat dan diberi pemberitahu, ya Muhammad, inilah tempat Nabi Isa dilahirkan, kan? Kemudian barulah pergi ke Baitul Maqdis, kan? Di Baitul Maqdis Rasulullah telah sembahyang 2 rakaat dan Rasulullah telah menjadi imam kepada semua para anbiya, para nabi. Banyak Allah Taala kembalikan jasad dan roh para nabi di malam itu, dan mereka berhimpun di Masjidil Aqsa. Rasulullah menjadi imam kepada mereka. Dalam sirah, berapa keseluruhan para nabi? 132 apa? 124 ribu kan? 124 ribu kan? Para anbiya, para nabi. 300 lebih dia kata rasul. Daripada 1000 tu 300 lebih para rasul, dan 25 rasul nama yang sebut dalam Al-Quran. Itu gambaran dia. Cuma yang hujung tu, yang dalam segi tafsir Allah sebut apa? Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia maha sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Tuan-tuan dan puan, kenapa Allah gunakan kalimah Allah maha mendengar dan Allah maha melihat dengan kaitan dengan ayat tadi? Kan? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kan? Allazi barakna hawlahu linurihu min ayatina innahu huwas samiul basir, kan? Maksudnya maha suci Allah yang menjadikan hamba-Nya itu Nabi Muhammad di waktu malam, kan? Daripada Masjidil Aqsa, kan? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah berkati sepanjang tu. Patutnya Allah sebut innahu wal azizul hakim. Sebab Allah maha aziz, maha mulia, kan? Maha gagah, maha bijaksana, kan? Ataupun Allah Ta'ala innahu wal qawiyul aziz, maha kuat, kan? Maksudnya Allah Ta'ala boleh buat perkara tu. Tapi tuan-tuan kenapa Allah gunakan innahu huwas sami'ul basir? Allah Ta'ala tu maha mendengar dan Allah Ta'ala maha melihat, kan? Dalam satu ceramah saya dengar ustaz tu kata, bila dia buka tafsir memang dia tak jumpa kenapa Allah Ta'ala gunakan. Sebab apa? Ayat Quran ni biasanya di awal dengan awal dengan akhir tu dia sinkronis, maksudnya dia seimbang. Kenapa Allah gunakan Allah maha mendengar, Allah melihat? Apa kaitan dengan ayat ni, kan? Tapi bila kita baca sirah, bila kita baca buku sirah, baru kita akan jumpa kenapa Allah Ta'ala gunakan Allah tu maha mendengar dan Allah tu maha melihat.
Tuan-tuan dan puan, Isra Mi'raj ni apa tujuan dia? Apa tujuan Allah tak dekat Isra Mi'raj? Untuk menghiburkan untuk menghiburkan Rasulullah SAW selepas berlakunya peristiwa yang menyedihkan okey. Antaranya apa dia? Antaranya adalah kematian isinya yang tercinta itu Khadijah kematian Khadijah. Kalau ikut dalam ni dia sebut mana dia? Okey. Kalau ikut dia tahun yang ke-10 kerasulan, tahun kesedihan. Dia panggil apa? Amul Hazan kan? Tahun yang kesedihan. Pada bulan Rejab, Abu Talib wafat. Abu Talib meninggal. Pada bulan Ramadan, Khadijah wafat. Nabi begitu sedih. Pada bulan Syawal, Nabi berkahwin dengan Sa'udah binti Zam'ah. Kan? Khadijah wafat Ramadan, Rasulullah kahwin dengan Sa'udah bulan Syawal. Kan? Sebulan je lah. Tak apalah kan. Tapi ala kulli hal, maknanya bila Khadijah wafat, Rasulullah sedih kan? Sebab apa? Khadijah lah orang yang banyak peranan kan, membantu beliau kan. Sebab tu kalau kita tengok dalam banyak hadis kan, Rasulullah sebut tentang Khadijah ni, dan sampai peringkat Aisyah kan, isteri Rasulullah kan, dia rasa cemburu kan. Dia rasa cemburu. Sebab apa? Rasulullah sebut nama apa? Nama perempuan Quraisy yang dah tua, yang gigi merah. Gigi merah tu maksudnya dapat tinggal gusi lah, orang tua kan, tua kan. Contoh dalam satu hadis sebagai makna dia diriwayatkan dalam riwayat lain menyebut, Aisyah pernah menyebut, tidak aku cemburu pada mana-mana isteri Nabi melainkan pada Khadijah. Aku tidak bersempat bertemunya. Aisyah berkata, bila Rasulullah SAW menyembelih kambing, baginda akan berkata, hantarkan sembelihan kambing ini kepada sahabat Khadijah. Aisyah berkata lagi, pada satu hari aku marah kepada baginda, maka aku berkata, Khadijah lagi. Lantas Nabi SAW bersabda, aku telah direzekikan untuk mencintainya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-4464. Maknanya Rasulullah sebut, aku direzekikan untuk mencintainya kan? Mencintai siapa? Mencintai Khadijah kan? Dan dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi daripada Masruq, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah pernah bersabda, apabila Nabi SAW menyebut tentang Khadijah, pasti Nabi akan memujinya dan berkata yang elok-elok tentang beliau. Aisyah berkata, pada satu hari aku merasa cemburu, maka aku katakan, betapa banyak engkau sebut tentang orang yang kemerahan rahangnya. Maknanya bila kemerahan maksudnya gigi tak ada lah kan, nak gusi lah kan. Sesungguhnya Allah telah gantikan engkau dengan wanita yang lebih daripadanya. Siapa dia? Dia lah kan, Khadijah, Aisyah lah. Nabi SAW bersabda, Allah tidak gantikan aku dengan orang yang baik daripadanya. Dia beriman denganku ketika orang ramai tidak beriman kepadaku. Dia membenarkan kata-kata aku ketika orang lain tidak percaya dengan aku. Dia memberikan hartanya ketika orang lain menahan harta mereka daripada aku. Dan Allah rezekikan aku mendapat anak melaluinya ketika Allah tidak rezekikan aku anak dengan wanita-wanita selainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Sebab maknanya Rasulullah direzekikan untuk mencintai Khadijah, dan Khadijah pula banyak berkorban kepada Rasulullah SAW. Yang sebab tu sebut tadi, ketika orang membenci aku kan, dialah menyayangi aku. Ketika orang menahan harta mereka kepada aku, dialah yang memberikan semua harta dia kepada Rasulullah SAW. Okay? Dan dia juga dengan Khadijah juga Rasulullah mendapat anak kan, iaitu apa? 2 lelaki dan 4 orang perempuan, termasuk apa? Fatimah kan, sebagainya. Cuma seorang lagi anak lelaki, Ibrahim, daripada isterinya yang bernama Maryam Al-Qibtiyah kan. Itu hamba kan, hamba yang dihadiahkan.
Baik, itu jadi bila kematian Khadijah, Rasulullah SAW macam satu kehilangan. Lepas tu rasa sedih. Yang kedua ialah bila berlakunya kematian Abu Talib, kan? Dia merupakan bapa saudara Nabi. Kemudian orang yang banyak mempertahankan Nabi, kan? Mempertahankan Nabi. Sebab tu ketika Abu Talib hidup, tak seorang pun orang Arab yang berani untuk mengambil tindakan kepada Rasulullah SAW. Okey. Satu lagi, Abu Talib ni dia orang orang politik, kan? Bukanlah politik tu macam politik akhir ni, tak. Maksudnya politik tu dia ada nama, kan? Banyak orang Quraisy hormat pada dia, kan? Hormat pada dia. Jadi apabila mereka nak melakukan satu perkara, maka bila Abu Talib ada, mereka tak berani nak buat, kan, pada Rasulullah SAW. Tapi bila orang yang selama ni mempertahankan dia, menjaga dia, meninggal pula dalam keadaan tidak masuk tidak menerima Islam, tidak mau mengatakan la ilaha illallah, tak mau, kan? Sebab Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Taala agar Abu Talib ni dia mati dalam keadaan Islam, kan? Sebab tu Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak boleh memberi hidayah pada siapa yang orang yang kau hendaki. Tapi Allah Taala, kan, yang beri hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Maknanya walaupun dia bapa saudara Nabi, kan? Tapi tetap bila tak dapat hidayah, tak dapat menerima Islam, kan? Satu lagi lah kerana apa? Abu Talib ni dia tak mau mati dalam keadaan dia meninggalkan agama nenek moyang dia. Nanti dia kata apa? Kalaulah aku mati esok, aku meninggalkan agama nenek moyang aku, apa orang lain kata, kan? Apa orang kata? Dia sepatutnya dia tak perlu sebut apa orang kata, sepatutnya apa yang Allah kata, kan? Apa yang Allah kata. Kalau kita nak ambil hari ni, kan, kita kadang hari ni nanti orang kata apa, kan? Nanti orang kata apa. Sepatutnya apa yang Allah kata, kan? Kalau benda tu betul, kan, ikut sunnah, ikut sunnatullah, boleh buat, tak masalah, kan? Tapi kalau benda tu janggal di mata manusia dan menyebabkan orang kata berfitnah, kita tinggalkanlah, kan? Janganlah kita buat, kan? Itu sepatutnya. Okey. Dan yang ketiga yang begitu sedih yang berlaku pada Rasulullah ialah apabila Rasulullah cuba berdakwah di mana? Di Taif, Taif. Kenapa, tuan-tuan dan puan, kenapa Rasulullah pilih Taif? Tuan-tuan dan puan, siapa yang pernah pergi umrah dan haji pernah sampai ke Taif? Pernah? Tak nak, tapi kali ni nak pergi apa dah sikit, kan? Dulu dah sikit. Tapi Taif, tuan-tuan, Taif ni kalau kita nak gambarkan macam Malaysia ni, macam Cameron Highland lah. Dia tempat tinggi, kan? Sejuk. Sebab tu di Taif ni ada pokok kurma, ada buah, ada anggur, kan? Ada pokok anggur, Sebab tu strateginya Rasulullah pilih Taif ni tempat yang tinggi. Maknanya tinggi, maknanya untuk mudahan musuh nak serang. Tanah subur melahirkan ekonomi yang baik, kan, kepada masyarakat, kan? Maksudnya dia boleh bertanam, kan? Tak perlu tunggu hasil berluar dan sebagainya, kan? Itu kelebihan. Tapi apa sebaliknya, kan? Dia cuba dakwah di Taif, tapi ditolak dakwahnya, kan? Di pulau, dimaki, dihamun. Tapi sedihlah dia baling batu, kan? Hingga berdarah, kan, kaki kepala dia. Sampai anak angkat Nabi siapa dia? Zaid bin Al-Harisah, kan? Dia yang pertahankan Nabi hingga dia pun berdarah juga, kan? Dan akhirnya Rasulullah SAW telah sampai ke satu kebun anggur. Kebun anggur tu kepunyaan dua orang anak Abi Rabi'ah, kan? Serupa nama dia. Cuma bila dia nampak dah Rasulullah masuk ke kebun anggur tu, maka dia pun petik, dia suruh hamba dia Adas petik buah anggur dan bagi, kan? Bagi kepada Muhammad tu. Maka Adas tadi hamba pun petik dan dia bagi pada Rasulullah untuk makan buah tu. Dan sebelum makan Rasulullah baca bismillah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Adas terkejut, dia kata, selama aku berada di Taif ni, aku tak pernah dengar lagi orang baca, kan, kalimah tu, kan? Tuan ni dari mana? Dia kata, aku daripada Mekah, kan? Betul. Rasulullah pun tanya, kamu ni nama siapa dan asal dari mana? Dia kata, nama aku Adas. Aku ni berasal daripada Ninawa.
Ninawa ni tuan, satu negeri yang berada di Iraq, tepi laut, dan dia beragama Kristian. Ada ni beragama Kristian. Maka Rasulullah kata Ninawa tu ada seorang Nabi yang namanya Yusuf bin Matta, Nabi Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus ni tuan, kalau bukan ahli kitab tak siapa tahu kan, sebab dalam kitab Arab mana ada sebut tu. Cuma kisah Nabi Yunus ni dalam kitab Taurat ada, dalam kitab Injil ada kan. Macam mana Muhammad kan, Muhammad ni tahu kan. Lalu dia macam mana tuan tahu? Yunus bin Matta dia kata dia seorang Nabi Allah, aku juga seorang Nabi Allah. Bila Anas terdengar dia kata, Rasulullah kata dia sebagai Nabi, maka dia pun cium kepala kan, cium tangan, cium kaki. Jadi tu ada pun apa pelik hamba aku ni kan, buang tabiat ke. Dia pun panggil kan, Adas, kenapa kau cium orang tu? Dia kata, wahai tuan, dia kata itulah yang disebutlah kitab kami, kitab kami lah bakat Nabi akhir zaman. Kan? Tapi orang tak tahu, orang tak terima. Dan akhirnya Adas tu masuk Islam. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Taif hari ni, tuan akan nampak satu masjid kat situ namanya Masjid Adas, Al-Adas. Tempat tu dia berikan masjid kan? Baik, ketika Rasulullah duduk dekat sandar kat pokok kurma tu, Rasulullah lihat dekat awan, tiba-tiba nampak wajah Jibril kan. Jibril muncul kan, Jibril muncul dalam tu kan. Dan Jibril pun kata apa? Ya Muhammad, Allah Ta'ala telah mendengar dan melihat apa yang telah berlaku pada hambanya, pada rasulnya kan? Dan aku telah bawa malaikat yang menjaga bukit kan? Kau perintahkanlah agar malaikat bukit ni, kalau kau nak, dia mengangkat bukit ni untuk hempap penduduk Taif. Tapi Rasulullah tak buat. Sebab Rasulullah ni bersifat da'i, pendakwah kan, nak mengajak umatnya ke arah kebenaran. Kalau Rasulullah bersifat dendam kan, geram kan, marah, memang kan, okey, malaikat pergi angkat hempap, macam mana berlaku pada penduduk Sadum kan, penduduk kaum Nabi Lut kan. Bila dakwah supaya jangan kahwin dengan lelaki, kahwin dengan perempuan ada. Malahan Nabi Ibrahim, Nabi Lut juga offer pada anak kan, dia ada anak perempuan, kamu boleh kahwin dengan anakku. Tak mahu, nak kahwin dengan lelaki juga penduduk Sodom masa tu, penduduk Nabi Lut. Malahan malaikat yang datang menjelma sebagai manusia tu datang untuk beritahu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut agar lepas subuh terus keluar daripada kampung ni, sebab Allah akan angkat bumi Sodom tu akan terbalik kan. Itu pun mereka nak goda kat malaikat dia orang tu kan, nak cuba ambil. Itulah kan, akhirnya engkar juga. Akhirnya Allah, bila Nabi Ibrahim, Nabi Lut keluar daripada bumi Sodom kan, Allah perintah malaikat angkat, tak tahu tinggi mana, tapi bunyilah, dia dengarlah bunyi jeritan tu dan hempap. Dan sekarang ni bumi tu jadi apa? Laut mati. Laut mati itulah ada bumi Sodom dalam tu. Sebab tu kenapa seorang ulama kata tak menggalakkan untuk kita pergi mandi kan. Orang kita ni nak pergi mandi lah laut mati tu, sebab katanya laut tu terlalu masin dan menyebabkan tak tenggelam, tak payah pelampung, baring je tu ya, tak tenggelam sebab dia terlalu masin. Dan tidak ada binatang hidup dalam hatta serangga kecil pun tak hidup, terlalu masin kan. Tapi orang je dia bagi mandi lah, ambil lumpur dia sapu kat badan kan, betul lah. Baik tuan, apa doa dia? Apa doa yang Rasulullah minta pada Allah Ta'ala ketika tu? Saya bacakan terjemahan dia. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang, melebihi segala penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku.
Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku atau kemurkaanmu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa sahaja sehingga kau redha. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Kan? Doa Nabi kan. Cuma dan Nabi berdoa pada Allah Taala, Allahumma hdi qauman fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Dan doa juga agar daripada tulang serubi penduduk Taif tu akan lahir zurat-zurat yang akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hingga hari ni kan kita lihat mereka seperti juga orang Islam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian itu yang saya sebut tadi. Akhirnya Allah berkait dengan ayat tadi, Allah kata innahu huwas samiul basir kan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat kan. Maknanya sebab tu setiap satu ujian tuan-tuan, sebelum Allah nak beri kemenangan, Allah akan uji dulu kan. Sebab apa Allah matikan Abu Talib? Kenapa Allah matikan Khadijah kan? Kenapa Allah jadikan penduduk Taif tak terima agama Islam kan? Dakwah Islam tadi. Maknanya itu ada satu cabaran kan kepada kita hari ni kan. Maknanya setiap satu perkara yang kita nak dapatkan kejayaan tu, pasti Allah akan uji kita kan dengan ujian macam hari ni lah kan. Allah uji kita dengan COVID kan, dah 2 tahun lebih ni kan. Dan maknanya bagi mereka yang sabar kan, sabar dengan ujian ni dan dia serah pada Ta'ala, maka dia akan dapat pahala dan dapat kebaikan insya-Allah kan, dapat pahala insya-Allah kan. Wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Mintalah dengan Allah dengan sabar dan solat, punya Allah bersama orang yang sabar kan. Dan kalaulah Allah tak matikan Abu Talib ataupun Khadijah, pasti orang katakan alah, Islam tu Muhammad tu menang sebabkan ada Abu Talib kan. Muhammad tu menang sebabkan ada Khadijah kan. Tapi Abu Talib meninggal, wafat, Khadijah wafat kan. Muhammad tu menang sebab apa? Penduduk Taif tolong dia. Penduduk Taif tolak dia kan. Lepas tu terpaksa pula berhijrah ke Madinah kan. Sebab tu setiap satu tu sebelum Allah nak beri kemenangan, Allah akan ujian tu. Jadi bila dah Muhammad lepas ujian tu, maknanya Allah melihat, Allah Maha mendengar, maka Allah telah, wahai Muhammad, Allah telah kata apa? Wahai Muhammad, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Semua pintu bumi telah tertutup bagi kamu. Masa di Mekah kan, semua bumi telah tertutup bagi kamu. Pintu langit sentiasa terbuka kan. Maka itu yang Allah Ta'ala jemput Nabi Muhammad untuk naik ke langit kan? Dan ayat berkaitan dengan naik ke Sidratul Muntaha kan? Tuan-tuan boleh tengok dalam surah apa? Surah An-Najm, surah bintang An-Najmi, ayat yang ke-13 hingga ke-18 kan? Kita tengok surah An-Najmi, surah yang ke berapa? Al-Najmi Baik, surah yang ke-53, juzuk yang ke-27 kan. Kalau Quran muka surat 526 ayat yang ke-13 dan 14, Allah Taala firman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ia bermaksud, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi di atas langit ke-7. Di tempatnya ada syurga Jannatul Ma'wa, itu tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling daripada yang dilihatnya itu dan tidak melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar,
surah An-Najmi ayat 13 ke 18. Kan? Maknanya bila Rasulullah sampai di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah sembahyang sunat 2 rakaat dan menjadi imam kepada para anbiya. Kemudian buruk pun diikat di tepi kan, batu kat Masjid Al-Aqsa kan. Lepas tu bila hingga hari batu tu seolah macam nak terangkat kan, sebenarnya batu tu sebab batu diikat buruk kan. Dan hari ni batu tu jadi apa? Dia buat kubah kan, kubah kuning tu kan. Kubah tu Sakhra tu. Sebenarnya itu ke Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa bawah dia. Dia warna hitam tu. Yang kubah kuning tu itu ialah Kubatus Sakhra. Bawah tu ada batu yang tempat Nabi ikat buruk tu. Cuma kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, pergi ke Baitul Maqdis, kalau masuk ke Kubatus Sakhra ni boleh sembahyang bawah tu. Boleh kita sembahyang bawah tu. Sebab batu tu jadi macam bukit, dia bukit bukit. Dan daripada Masjid Al-Aqsa tu, situlah Rasulullah di mi'rajkan, naik ke langit. Untuk pengantar tuan-tuan dan puan, di situ sebenarnya itulah juga laluan malaikat turun daripada langit ke bumi, naik, itulah laluan sebenarnya. Dan itu juga laluan Nabi Isa AS kan, Allah angkat dia ke langit, itulah laluan juga kan. Dan Nabi Isa juga akan turun ni kan, turun daripada langit kan, dekat hari kiamat nanti, itu juga laluan dia. Sebab Nabi Isa akan turun di Baitul Maqdis kan, di Palestin, Baitul Maqdis, dan Nabi Isa akan membunuh semua meruntuhkan salib dan juga membunuh Dajjal kan. Dan Nabi Isa akan bergabung untuk membunuh orang Yahudi dengan orang Kristian, insya-Allah kan. Baik, jadi masa naik langit tu, langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam AS kan, langit kedua bertemu Nabi Isa, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris AS, langit yang kelima bertemu Nabi Harun, langit yang keenam bertemu Nabi Musa AS, langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim AS kan. Bin salam. Dan lepas tu lah Rasulullah dinaikkan ke Sidratul Muntaha, dan situlah Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wajah yang asamnya. Sidratul Muntaha tu di situ ada Jannatul Ma'wa. Maknanya Jannatul Ma'wa tu memang luas kan. Luas mungkin antara langit dan bumi. Sebab apa? Malaikat Jibril ni, itu wajah yang kedua Rasulullah lihat dengan wajah yang jelas. Yang pertama Rasulullah lihat di luar Gua Hira kan. Dapat bersama Gua Hira tu, Jibril dia menjema sebagai lelaki kan, peluk tu peluk. Tapi bila Rasulullah keluar daripada Gua Hira tu, Rasulullah lihat wajah Jibril yang sebenarnya. Kaki pijak kat bumi, kepala dekat langit tu. Tu dia. Tu yang takut tu, menggigil balik semut kan. Kan? Dan Rasulullah pun telah naik ke Arash. Cuma malaikat Jibril dia kata, "Ya Muhammad, aku hanya berada di Sidratul Muntaha saja. Aku tak boleh naik ke Arash. Sebab kalau aku naik, mereka akan hancur. Sebab di Arash tu bukan hak apa? Hak hamba kan, bukan hak makhluk, tapi hak Allah. Hak Allah. Cuma Rasulullah SAW sebagai Habibullah kasih Allah, dia dijemput kan. Dia dijemput untuk bertemu Allah di Arash untuk menerima apa? Perintah solat 5 waktu. Okey. Dan kita tahu cerita tu akhirnya dapat dikurangkan sampai 5 waktu kan. Tapi 5 waktu tu pun kalau kita buat betul-betul paling seperti 50 waktu juga, insya-Allah kan. Dan akhirnya itulah seperti Rasulullah telah balik ke bumi, balik turun ke Baitul Maqdis, naik Burak kan, balik ke Masjid Haram di Mekah, dan sempat solat subuh di Masjid Haram. Itulah perjalanan malam tu kan. Perjalanan yang Allah Ta'ala sendiri kan, yang menjemput Rasulullah SAW. Perjalanan yang betul hebat, betul indah kan. Yang kita sebagai orang Islam, kita kena beriman kan dengan perkara tu kan. Sebab apa? Disebut dalam Quran, disebut hadis kan. Dan mudah-mudahan peristiwa itu sebenarnya menjadikan kita orang Islam bertambah kuat akidah kita kepada Allah Ta'ala kan. Sebab kita yakin bahawa Allah Ta'ala Maha berkuasa, Allah Ta'ala boleh buat kan apa saja kan. Dan kita yakin juga apa yang berlaku kepada kita hari ini juga adalah sentuhan Allah Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah beri pahala terhadap musibah yang kita terima ni, dan Allah gantikan dengan lebih baik kan selepas ni, insya-Allah. So bila habis Covid ni, bila tak ada, kita semua akan dapat perkara yang mungkin baik kan, kebaikan bersemua orang, insya-Allah. Itu kita harapkan Tuan-tuan, sekadar tu dapat kita bicara untuk malam ni berkaitan dengan tafsir daripada surah Al-Isra kan, tentang ayat Isra tadi.
dan juga tafsir daripada surah An-Najmi kan, berkaitan dengan Sidratul Muntaha, insya-Allah. Baik, sekadar tu yang dapat kita bicara untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita, dan teruskan tuan-tuan dan puan menjaga SOP yang telah ditetapkan, juga terus berdoa kepada Ta'ala agar kita jauhkan daripada semua musibahan, bukan saja COVID, apa saja musibah, insya-Allah. Dan sekadar tu untuk kali ini, terima kasih atas perhatian, mohon maaf sebarang kesalahan kekurangan. InsyaAllah kita akan bertemu dalam kuliah akan datang. Jadi kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr.